Baik, sudah pastinya untuk setiap umat Islam, zakat itu adalah perkara yang perlu diberikan keutamaan, dan mengeluarkan zakat juga merupakan kewajipan bagi kita yang mampu, dan juga untuk memastikan agar kelangsungan ekonomi dari segi agama itu dapat diteruskan melalui zakat, dan juga untuk membantu mereka yang memerlukan. Untuk kita bercakap tentang utamakan yang wajib, pada kali ini kita juga bersama dengan PPZ Mawib untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Bersama dengan saya ialah Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada pagi ini memberikan penerangan dan juga bercakap lebih lanjut tentang mengeluarkan zakat. Ya, kita sedia maklum walaupun dalam perihal kita membuat perbelanjaan kendiri, keluarga dan juga perbelanjaan harian, tidak ketinggalan juga kita perlu juga memikirkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi bagaimana tentang isu situasi keuangan hari ini dan juga situasi untuk kita menghubung kaitkannya dengan tanggungjawab individu itu untuk mengeluarkan zakat, Tuan Haji. Baik, terima kasih kepada Encik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya bila kita nak buat sesuatu kebaikan ni, biasanya akan ada suara-suara bisikan-bisikan supaya kita menimbang-nimbang semula niat yang kita nak lakukan itu. Dan kadang-kadang ianya menjadi penghalang kepada kita untuk kita membuat kebaikan. Terutama lebih-lebih lagi apabila kebaikan tersebut berupa dalam bentuk kewangan dan juga ataupun dalam bentuk harta lah. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud syaitan itu sentiasa menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan sentiasa menyuruh kita untuk berbuat kejahatan dengan berlaku kikir dan juga kedekut daripada harta yang digunakan itu. Sedangkan Allah menjanjikan kita keampunan daripadanya dan juga Allah Maha Luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Namun begitu, kita kena ingat, jika kita tidak melunaskan zakat apabila setelah mencapai syarat-syarat ataupun cukup dengan syarat-syarat berzakat itu, kita sebenarnya masih dikira berhutang dengan Allah. Dan adalah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk menyelesaikan hutang-hutang ini dengan Allah. Yang mana dalam hal berzakat, jika kita tertangguh atau terlewat untuk membayar zakat, maka kita perlu mengqadhakan zakat kita. Okey, baik. Disebutkan tadi tentang untuk kita menyelesaikan qada zakat yang tertunggak itu. Jadi perihal ini bagaimana ini dilakukan dan apa yang boleh kita lakukan dalam menyelesaikan urusan tersebut? Mungkin dulu satu ketika mungkin kita pernah terleka ataupun kita pernah cuai. Namun Allah Ta'ala ni dengan sifat pemurah dan penyayangnya, dia sentiasa menyuntikkan kita dengan hidayah, dan kita mungkin selepas itu kita mungkin tersedar bahawa kita ni sebelum ni tak pernah melaksanakan tanggungjawab atau kewajipan ini. Dan insya-Allah kalau kita nak melakukan kewajipan ataupun menunaikan qada zakat ini, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita perlu menghitung semula segala harta yang telah pun mencukupi syarat-syarat wajib pada masa yang lalu, dan kita kena segera untuk melunaskan tanggungjawab berzakat tersebut. Yang kedua, jika kita tidak mampu untuk membayar qada zakat kita ini sekaligus, maka kita boleh membayarnya secara beransur-ansur. Mana kita ada pilihan untuk membayar secara beransur-ansur. Dan dalam masa yang sama juga wajib bagi kita untuk bertaubatlah. Kerana selama ini mungkin kita leka, mungkin kita cuai, dan kita kembali bertaubat kepada Allah, dan dengan satu iltizam kita tak nak mengulangi semula kesilapan kita atau kecuaian kita itu. Dan apa yang paling penting dalam melaksanakan kewajipan ini, kita perlu segera untuk menunaikan kewajipan ini apabila mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan Allah berjanji dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh dan mengerjakan sembahyang dan memberikan zakat, mereka ini akan beroleh di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan daripada berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Jadi kita kena yakin bahawa diri dan harta kita ni sebenarnya adalah milik Allah. Apabila kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, sudah pasti Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu keberkatan kepada kita, insya-Allah.
InsyaAllah mudah-mudahan sama-samalah kita menunaikan dan juga berbalik kembali kepada tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat. Tuan Haji, difahamkan PPZ Mawib juga ada menyediakan year end zakat untuk memberi peluang dan juga mungkin memberikan satu promosi untuk kita sama-sama menyemarakkan dan juga merancangkan pengeluaran zakat oleh masyarakat. Jadi ingin dikongsikan tentang year end zakat. Ya, sebenarnya kempen year end zakat ni bukan sesuatu yang baru. Sebab kempen ini kita laksanakan setiap tahun. Tujuan kempen ini adalah untuk menjeru dan menggalakkan kepada umat Islam supaya segera menunaikan zakat mereka, segera menunaikan tanggungjawab mereka. Dan setiap pembayaran zakat ini sebenarnya mendapat rebate cukai. Sebab itu kita galakkan mereka supaya datang membayar sebelum atau pada 31 Disember bagi membolehkan mereka ini mendapat rebate cukai pada tahun yang berikutnya. Dan dari segi pada hujung tahun ini, inilah masa dan kesempatan yang kita ada untuk kita tengok balik, kita semak balik, kita audit balik sama ada tak pendapatan-pendapatan yang kita mungkin terlepas pandang, seperti bonus kita, seperti allowance, commission dan sebagainya yang kita terlepas pandang, yang kita tak kira. Jadi sempat dalam kesempatan ini ambillah peluang itu untuk kita mengira balik. Dan kami sebenarnya menyediakan pelbagai saluran untuk pembayar zakat. Macam mana saya sebutkan pada Cik Ismail tadi, tak ada alasan lagi kepada pembayar zakat untuk mengatakan mereka tak tahu atau mereka tak sukar untuk membayar zakat. Sebab antara kemudahan-kemudahan yang kami sediakan, kita ada 10 kaunter pembayaran zakat di wilayah Persekutuan dan kita buka setiap hari 7 hari seminggu, termasuk cuti umum pada bulan Disember ini. Dan kita juga boleh membuat pembayaran melalui portal zakat dengan melayari www.zakat.com.my. Pembayaran zakat boleh dibuat secara hujung jari. Dan kita menyediakan juga kemudahan pembayaran zakat melalui internet banking dan juga ejen-ejen kutipan zakat yang lain seperti e-wallet dan sebagainya. Dan terbaru, PPZ Mawib pada tahun ini kami telah memperkenalkan satu lagi saluran baru, iaitu aplikasi MyZakat yang boleh dimuat turun melalui Google Play dan juga Apple Store. Dan selain pada itu, kami ada lagi My Temu Janji, di mana pembayar-pembayar boleh membuat temu janji untuk mendapatkan perkhidmatan kaunter zakat digital dan juga door-to-door service melalui mytemujanji.zakat.com.my. Jadi sebagai galakan pembayar yang menyertai kempen kami, kempen year end zakat ini, mereka bukan sahaja menunaikan kewajipan tetapi mereka juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah-hadiah menarik. Kita sediakan 1,200 hadiah-hadiah menarik seperti Thermomix, seperti vacuum cleaner, Apple, iPhone dan sebagainya. Ini hadiah-hadiah yang menanti pembayar-pembayar zakat yang menyertai kempen pada year end zakat ini, insya-Allah. Dan insya-Allah bersama kami dengan tema berdiri bersama, kami ingin mengajak kepada pembayar-pembayar zakat supaya bersama-sama kita bertanggungjawab dengan cara berkongsi rezeki dan kita sama-sama membantu mereka yang terlibat yang terkesan dengan pandemik ini supaya mereka dapat bangun semula dan dapat mengharungi kehidupan seperti mana biasa. Ya, dan sudah pastinya rezeki yang lebih itu apalah salahnya dan juga apalah kiranya kalau dikongsi bersama, dizakatkan untuk dikongsi bersama golongan yang layak. Untuk harapan dan juga mungkin secara kesimpulannya 27,000 yang mendapat manfaat untuk golongan asnaf pada setiap bulan di bawah program zakat PPZ Mawib ini. Jadi mungkin ini satu perkongsian yang baik, harapan daripada PPZ Mawib terhadap program yang untuk kita memberi kesedaran tentang mengeluarkan zakat. Baik, sebenarnya untuk makluman Mawib dia membelanjakan lebih daripada 10 juta sebulan untuk menyantuni 27,000 keluarga yang layak untuk menerima zakat ini. Dan jumlah ini semakin bertambah dari hari ke hari kerana dalam keadaan pandemik pada ketika ini. Jadi justru itu saya ingin mengajak orang ramai tampillah untuk bayar zakat, kerana makin ramai orang membayar zakat, maka lebih banyak asnaf yang kita dapat bantu. Lebih banyak zakat yang kita kutip, lebih banyak manfaatnya dapat diterima oleh asnaf-asnaf. Jadi justru tuan-tuanlah dan juga anda semualah yang boleh memastikan supaya dana zakat ini sentiasa mencukupi bagi menyantuni kehendak ataupun keperluan asnaf-asnaf yang ada di wilayah Persekutuan yang semakin meningkat sekarang ini. Dan bayarlah zakat sebelum 31 Disember supaya kita boleh beroleh rebate cukai untuk tahun berikutnya. Dan semoga dengan cara kita berzakat ini, kehidupan kita akan dipermudahkan
dan juga beroleh ganjaran dari segi kebaikan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita mengeluarkan zakat untuk kebaikan umat manusia sejagat. Dan juga yang penting anda boleh layari zakat.com.my, juga Facebook Pusat Pungutan Zakat untuk mendapatkan maklumat lanjut dan juga pelbagai acara seperti bicara santai dan sebagainya, dan juga peraduan yang yang juga telah pun dikongsikan bersama dengan anda. Maklumat lanjut itu dia paparan tadi, hubungi pihak PPZ Mawib. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Berzakatlah untuk kita sama-sama berkongsi dan juga bersedekah kepada harta yang telah pun diperoleh itu. Terima kasih kepada Tuan Haji sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu sekali lagi. Untuk itu kita nak ke